guys, welcome back to my channel. Apa kabar anda semua? Harap baik-baik saja ya. Kisah ini terjadi pada tahun 1970-an di Nottingham, England, di mana pelakunya adalah seorang dokter. Dokter merupakan satu profesi yang sangat mulia dan dipandang tinggi oleh masyarakat. Mereka inilah insan yang sanggup mengorbankan masa untuk merawat para pesakit. Tetapi siapa sangka di sebalik figur seorang dokter terselindung satu muslihat. Ini kisah seorang dokter yang telah membunuh sekitar lebih 250 orang pesakitnya. Dia juga dijuluki sebagai Dr. Death. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, dan klik button notifikasinya biar anda tahu kalau saya upload video baru. Tanpa membuang masa lagi, let's go to the story. He was a trusted, well-respected doctor. Everybody had the highest praise for Dr. Shipman. So why did he kill his patients? Dr. Harold Shipman was brought to Tameside Magistrates Court to face charges of murdering an elderly patient and forging her will. Guilty of murdering 15 of his patients, Harold Shipman is sentenced to life. Saya akan mengajak anda berkenalan dulu dengan seorang lelaki yang bernama Harold Shipman atau nama sebenarnya Harold Frederick Shipman. Dia dilahirkan pada tahun 1946 di Nottingham. Dia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Lahir di keluarga yang sederhana dan merupakan anak yang cerdas di sekolah. Dia merupakan anak yang paling disayangi oleh ibunya, Vera, atau pendek katanya seperti anak emas. Hal itu pun membuatkan dia rapat dengan ibunya sampai remaja. Ketika dia masih di alam persekolahan, ibunya pula telah didiagnosis menghidap kanser paru-paru. Siang dan malam dia menjaga ibunya. Sampai pada masa inilah dia sering melihat ibunya diberi morfin oleh seorang dokter yang menanganinya. Kerana morfin itu rupanya boleh mengawal atau mengurangi rasa sakit yang diderita oleh ibunya, meskipun memang tidak boleh untuk menyembuhkan penyakitnya. Namun pada 21 Jun 1963, Vera ibunya meninggal dunia pada usianya yang ke-43 tahun. Dan tentunya hal ini menjadi pukulan hebat buat Harold, kerana ketika itu dia baru berusia 17 tahun. Setelah kematian ibunya, Harold melanjutkan pelajarannya dalam bidang perubatan di University Leeds ketika usianya 19 tahun, iaitu setelah 2 tahun pemergian ibunya. Dengan niat awalnya ingin membantu pesakit-pesakit kanser seperti ibunya. Pada ketika itulah dia bertemu dengan seorang wanita, yaitu Primrose May Oxtoby, dan mendirikan rumah tangga. Hasil dari pernikahan itu, pasangan ini dikurniakan 4 orang cahaya mata. Selepas menggenggam ijazah, Harold telah memulakan kariernya sebagai dokter pada tahun 1974. Tetapi lesen kedoktorannya terpaksa ditarik selepas pihak hospital mendapati Harold terlibat dalam penyalahgunaan opioid yang dikenali sebagai Petidin. For your information, Petidin ini merupakan ubat bius atau seperti ubat penenang. Fungsinya untuk menghilangkan rasa sakit yang sifatnya kurang lebih seperti morfin. Setelah diselidiki oleh pihak hospital, diketahui bahwa Harold mengambil ubat Petidin ini untuk kegunaannya sendiri, bukan untuk pesakitnya. Oleh kerana itu, Harold telah dipecat dan dihantar ke pusat pemulihan. 2 tahun kemudian, Harold kembali ke dalam bidang perubatan dan menjadi dokter di Donnybrook Medical Center di kota Hythe, Inggris. Perkhidmatannya kali ini agak lama. Kariernya boleh dikatakan berjalan dengan lancar dan baik.
Setelah itu dia mulai menjadi doktor umum dan membuka kliniknya sendiri di daerah 21 Market Street pada tahun 1983. Pada tahun yang sama, seorang individu yang bertugas mengangkat mayat pesakit, yaitu Ellen Macy, mengesyaki sesuatu selepas mendapati kadar kematian pesakit yang berada di bawah jagaan Harold agak membimbangkan. Lebih-lebih lagi apabila melihat kematian mereka kesemuanya hampir sama. Bukan itu sahaja, Macy juga tidak faham mengapa Harold membekalkan pesakitnya dengan kadar morfin yang agak tinggi, sedangkan mereka tidak mengalami sakit yang teruk. Untuk menutup kemuskilan tersebut, Harold telah menunjukkan kepada Macy buku rekod setiap pesakit yang memaklumkan bahawa mereka memerlukan morfin. Harold juga menyatakan bahawa pesakitnya meninggal juga adalah wajar kerana lanjut usia. Walau bagaimanapun, rekod tersebut adalah tidak sahih. Selain Macy, salah seorang doktor iaitu Dr. Susan Booth juga curiga dengan angka kematian pesakit Harold. Dia bertindak memaklumkan kepada koroner tempatan yang kemudiannya dilaporkan kepada pihak polis. Namun sayangnya kerana kurangnya bukti, mereka tidak dapat mengajukan tuntutan. Pada 24 Jun 1998, seorang pesakit Harold iaitu Kathleen Grundy yang merupakan Datuk Bandar Hyde telah meninggal secara mengejut setelah beberapa jam mengunjungi Harold di kliniknya. Apabila ditanya, Harold hanya menjawab dia ke klinik atas tujuan mengambil sampel darah untuk penyelidikan perubatan. Selain itu, Harold juga sempat memberitahu anak perempuan Kathleen iaitu Angela Woodruff bahawa tidak perlu melakukan bedah siasat ke atas mayat mangsa. Oleh itu, Kathleen telah dikebumikan tanpa bedah siasat. Angela yang juga merupakan seorang peguam agak muskil dengan wasiat yang ditinggalkan ibunya itu. Dalam wasiat tersebut tertulis mendiang ingin menyerahkan sebahagian besar hartanya kepada Harold. Angela tertanya-tanya mengapa ibunya sanggup memberikan wang yang banyak kepada seorang doktor sedangkan mereka tidaklah begitu rapat. Selepas meneliti semula wasiat berkenaan, dia mendapati terdapat banyak kesalahan selain melihat tanda tangan tidak sepadan dengan yang asli. Dia kemudian pergi ke balai polis untuk melaporkan dan mereka mengesahkan bahawa dokumen tersebut telah dipalsukan oleh Harold. Susulan daripada itu, mereka akhirnya bersetuju untuk menggali semula makam Kathleen. Setelah melakukan bedah siasat ke atas mayat mangsa dan hasilnya membuktikan punca kematian Kathleen adalah disebabkan overdose morfin yang telah diberikan 3 jam sebelum kematiannya, iaitu ketika dia mengunjungi klinik Harold. Namun tidak lama selepas itu, polis bertindak menyerbu dan menggeledah rumah Harold. Apa yang mengejutkan apabila mereka menemukan banyak barang kemas wanita, rekod perubatan yang dibuang dan mesin taip yang sepadan dengan jenis huruf di wasiat Kathleen. Harold telah memalsukan semua rekod perubatan pesakitnya untuk membenarkan dos morfin yang disuntikkan ke dalam tubuh pesakitnya. Bukan itu sahaja, Harold telah mengubah banyak rekod kesehatan dengan menambahkan simptom yang tidak pernah dialami mereka. Selain itu, dia turut menasihati keluarga-keluarga mangsa untuk membakar mayat mereka tanpa perlu melakukan penyiasatan lanjut mengenai kematian mereka. Namun sekiranya ahli keluarga inginkan maklumat yang lebih terperinci mengenai kematian mereka, Harold akan membuat dokumen palsu dengan memaklumkan bahawa keadaan kesihatan mangsa memerlukan jumlah suntikan morfin yang tinggi. Makam sejumlah pesakit dari Dr. Harold pun dibongkar semula dan dilakukan bedah siasat. Mereka dinyatakan meninggal kerana disuntik morfin dalam dos yang tinggi. Berdasarkan semua bukti, pihak berkuasa telah menjalankan siasatan terhadapnya. Pada tahun 2000, Harold telah dihadapkan ke mahkamah
atas tuduhan pembunuhan 15 orang wanita dan 1 tuduhan pemalsuan dokumen. Pada tahun 2002, siasatan menyimpulkan bahawa dia telah membunuh sekurang-kurangnya 215 pesakit, tetapi angka sebenarnya boleh mencapai 250 orang pesakit. Seorang psikiater bernama Richard Bacok mengatakan Harold mempunyai penyakit mental yang namanya adalah nekrofilia, di mana Harold ini menikmati seperti kepuasan seksual melihat para pesakitnya mati di tangannya. Mind blowing sangat kan guys? Berikutan daripada pertuduhan itu, Harold telah pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun pada tahun 2004, Harold ditemukan gantung diri ketika dia berada di dalam penjara. Oke guys, sampai sini dulu cerita kita hari ini. Bagaimana menurut anda? Jangan lupa like, subscribe, and leave a comment down below. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya @steffipo. Thanks for watching and we'll see you on the next video. Bye.